Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini tidak ada sesi pembelajaran yang baru, tetapi masa tutorial ni cikgu gunakanlah untuk berbincang latihan yang telah cikgu berikan semalam, dan cikgu harap murid-murid boleh keluarkanlah buku latihan dan semaklah jawapan murid-murid sama ada ianya sama dengan jawapan cikgu atau sebaliknya. Kalau ada perbezaan yang ketara, tak semestinya jawapan murid-murid salah, tapi kemungkinan soalan tersebut dia ada pelbagai jawapan lah kat situ. Jadi tanpa melengahkan masa, cikgu akan mulakanlah sesi tutorial kita pada pagi ini. Jadi berdasarkan soalan ni, gambar ni tak apa jelas, tapi cikgu rasa yang murid dapat tu, okeylah Tuhan, ni adalah bangunan, yang bawah ni adalah dia punya image lah, yang dipantulkan. Jadi rajah di bawah menunjukkan satu fenomena tentang sifat cahaya boleh dipantulkan. So, jadi ini adalah bangunan, mana dekat bawah ni adalah permukaan air sebenarnya. So, jadi ada nampak dia punya image dekat situ. So, jadi dia tanya, apakah medium? Medium tu maksudnya bahan. Apakah bahan? Bahan yang memantulkan cahaya dari rajah di atas. Seperti mana yang kita belajar semalam. Ada beberapa kan, antaranya yang paling ketara semalam yang boleh pantulkan cahaya yang kita pelajari adalah air. Lepas tu lantai jubin. Lepas tu semalam kita tengok benda yang rata dan berkilat kan. Seperti sudu, senduk, cerik ataupun apa saja yang berkilat berwarna perak dekat situ. Jadi maknanya dekat sini, tapi kalau nak jawab soalan ni kita kena rujuk pada yang inilah. Jadi yang ini adalah dia punya objek, yang ini adalah dia punya image. Jadi apakah yang menyebabkan ada image terbentuk dekat sini? Apakah medium yang memantulkan cahaya? Jadi jawapan dia apa murid-murid jawab? Air. Betul, jawapan dia adalah air. Nak tulis panjang pun boleh, tulis pendek pun. Medium air boleh. Air boleh, medium air pun boleh. Okay, kita pergi pada soalan yang kedua, soalan B. Selain daripada medium yang dinyatakan, apakah objek yang dapat memantulkan cahaya dengan mudah? Ni cikgu dah cerita tadi. Kan semalam kita dah bincangkan ada beberapa medium. Kalau tak ingat, boleh rujuk dalam buku teks ataupun boleh rujuk baliklah dalam YouTube yang telah cikgu paparkan semalam. Jadi apa jawapan murid? Cuba bandingkan dengan jawapan cikgu. Cikgu pilih cermin muka. Banyak lagi kan jawapan semalam tu kan? Jadi apakah medium itu adalah objek yang rata berkilat seperti jubin, seperti sudu dan sebagainya kat situ. Jadi mana ataupun kalau tu cermin pandang belakang, cermin sisi, cermin cembung, banyak lagi jawapan. Jadi saya tak kata jawapan murid itu salah, jadi jawapan dia adalah pelbagai. Baik, seterusnya soalan C, rajah di bawah menunjukkan beberapa barangan yang digunakan untuk menjalankan penyiasatan tentang pantulan cahaya. Kan ada semalam cikgu share yang YouTube yang kedua tu, berkaitan penyiasatan untuk memerhatikan gambar rajah, apa nama tu, gambar rajah cahaya yang itu, gambar rajah sinar cahaya yang itu. So, jadi yang dibekalkan kat sini adalah cardboard yang ditebuk, lepas tu cermin dan lampu suluh. Sama jugalah dalam penyiasatan tu. Jadi inilah antara objek-objeknya. Jadi murid-murid, soalan C1 diminta untuk lukis susunan radas yang betul bagi penyiasatan tersebut. Jadi semalam dalam video YouTube tu ada tengok kan, cara macam mana cikgu dalam YouTube tu membuat penyiasatan. Dia letak cerminnya di mana, cardboard tu letak di mana dan tu di mana. Jadi adakah murid-murid telah melukis? Kalau melukis telah siap lukis, cikgu ucapkan tahniah. Sebenarnya bukan hanya perlu lukis tetapi perlu labelkan sekali. Tapi di sini cikgu tak labelkan. Jadi ni sepatutnya kena lukis tapi cikgu pakai image saja. Kalau murid, cikgu nak cikgu murid-murid melukis dan gambar yang besar-besar. Yang ini adalah cermin sata. Okey. Sebelum cikgu letakkan cardboard dekat sini. Cardboard yang ada alur lubang dekat situ dan cikgu letakkan lampu suluh. Semalam tu ada satu lagi kan, iaitu ada kertas apa? Kertas A4 dekat situ. Tujuan dia untuk melakar. Tapi dalam radas yang di atas tadi tu, dia tak kata ada kertas A4, jadi cikgu lukis 3 objek je lah. Iaitu cermin sata, cardboard yang berlubang, dan satu lagi lampu suluh. Dan kita tekan switch. Jadi bila switch lalu dekat lubang ni, dia akan sampai kepada cermin. Dan bila sampai ke cermin, dia akan dipantulkan. Ada yang masuk ke dalam tu, betul. Tetapi dia juga dipantulkan. Lukis macam ni pun sudah memadai. Cermin,
Kadpot, lampu sulur. Dan ada garisan tu lah, garisan sinar tuju dan sinar pantulan. Semalam kita belajar tu kan. So, jadi lakarkan macam ni dengan lukisan yang bersih dan kemas. Okey. Seterusnya lakaran kedua, berdasarkan penyiasatan tersebut, lukis gambar rajah sinar. Ada semalam kan kita belajar kan, gambar rajah sinar yang diperoleh. So, jadi bagaimana kalau ingat balik dalam YouTube ataupun dalam buku teks pun ada, macam mana cara gambar rajah sinar? Ya, macam ni Jadi murid kena lakarkan macam ni. Boleh gunakan pensil berwarna pun boleh, ataupun gunakan pensel biasa pun tak apa. Yang ni sekadar nak menunjukkan ada berlaku perubahan sinar. Jadi kita lakar kat bawah ni dan kita labelkan. Yang bawah ni adalah cermin satah ataupun cermin. Lepas tu kita buat garisan putus-putus yang kita namakan sebagai garisan normal. Garisan normal. Lepas tu kita buat sinar tuju. Okey, garisan dia dan dia mesti ada anak panah dan kita tulis dia sebagai sinar tuju. Dan dekat sini kita garisan yang sama. Sama sudutnya. Dia patah balik, tetapi yang ini anak panah dia menghala keluar. Kenapa menghala keluar? Sebab dia adalah sinar pantul dan iaitu sinar yang memantulkan sinar tuju yang ini. Dan bahagian sini dan sini mesti sama besar. Dia tak semestinya 90 darjah lah. Semalam cikgu cakap 90 darjah kan tak semestinya. Kalau kita buat tiruslah dia. Tetapi yang pasti saiznya, sudutnya, yang ni adalah sudutnya adalah sama. Sinar tuju, sinar pantul. Lakarkan macam ni, ini sudah memadai. Okey. Seterusnya, soalan D, nyatakan dua kegunaan pantulan cahaya. Okey, semalam kita dah belajar kan, ada 5, ada 7 kalau tak silap cikgu. Ada 7. Kalau ingat balik apa yang telah kita pelajari semalam, ada 7. Cikgu ada slide PowerPoint dekat sini, cikgu lajukan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita dah pelajari semalam. Jadi, apakah kegunaan dia? Cikgu lajukan sikit. Okey, apakah kegunaan pantulan? Dia minta 2 saja. Ada 7 nak minta 2 saja. Cuba yang boleh ingat baliklah. Kalau tak, cuba tengok YouTube semula atau rujuk dalam buku teks. Okey, yang pertama cikgu pilih melihat objek belakang atau sisi kereta. Yang ini adalah menggunakan cermin pandang belakang ataupun cermin sisi lah. Cermin sisi kereta tu. Kalau motor, cermin sisi lah. Kalau kereta ada 2, satu cermin pandang belakang, satu lagi cermin sisi yang di kiri dan di kanan kereta yang itu. Yang kedua, kegunaan pantulan cahaya adalah memudahkan doktor. Ni jangan salah. Betulnya doktor gigi untuk melihat gigi di sebelah dalam. Kan ada doktor gigi gunakan tu. Jadi kita, ini yang cikgu pilih. Jadi dia minta 2, kita tulis 2 je lah. Kalau minta 3, kita tulis 3. Tapi yang murid boleh pilih jawapan yang lain pun tak apa. Seperti apa yang telah cikgu terangkan. Okey. So, seterusnya, E. Apakah alat yang digunakan oleh pengemudi kapal selam untuk melihat keadaan di permukaan laut? Terangkan. Okey, so jadi alat yang digunakan semalam kita panggil apa murid-murid? Ya, betul. Namanya periskop. Apa dia? Periskop. Periskop itu teropong kapal selam. Jadi macam mana dia berfungsi dekat situ? Jadi dekat sini, cuba tengok jawapan murid dan bandingkan dengan jawapan cikgu. Periskop. Periskop mempunyai 2 cermin dan ada 2 dan kat sini utama juga dan cahaya dan dua cermin dan cahaya dari objek di permukaan, mana dekat permukaan laut tu dipantulkan menggunakan 2 cermin kepada pengemudi kapal selam. Jadi yang ini adalah macam mana cara dia berfungsi. Kalau tak ingat, cuba tengok balik yang semalam yang cikgu share semalam. Okay, kita tengok yang itu. Tentera laut boleh melihat objek yang berada di permukaan laut dari kapal selam dengan menggunakan periskop. Ini cara dia. 2 cermin dalam periskop memantulkan cahaya dari objek yang terhalang ke arah mata pemerhati. Ini mata pemerhati. Jadi dia dalam laut, dia boleh nampak kapal dekat luar tu. Jadi inilah kalau cara kita nak terangkan. So, jadi itu saja perbincangan kita pada hari ini. Harap murid telah jelas. Okey, selepas ini nanti cikgu akan berikan sedikit latihan tambahan lah. Cuma latihan ni cikgu tidak akan bincangkan. Cuma kalau ada murid ada masalah, murid boleh telegram cikgu. So, sekian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.